Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini aku nak sambung cerita lah story Kimetsu no Yaiba bila Tanjiro dah sampai ke kampung penempa pedang tu. Okay, jom kita start. Okay guys, sebelum kita sambung layan video, saya nak beritahu yang sekarang ini Amazing Clothing ada membuat promosi kepada setiap penjualannya. Amazing Clothing ada menjual jersey-jersey anime Demon Slayer dan jersey dia memang tahan lasak dan sedap untuk dipakai. Promo untuk sekarang ini adalah kepada siapa yang membeli 3 helai jersey akan mendapat harga sebanyak RM100 sahaja. Dan untuk pembelian atas dari 5 helai jersey akan mendapat free postage ke seluruh Malaysia. Dan apa yang paling penting, jersey ini adalah produk dari tempatan. Jadi tunggu apa lagi geng? Jom kita borong jersey anime di Amazing Clothing. Link untuk pembelian saya telah letakkan dalam description di bawah. Bila Tanjiro dah sampai ke kampung penempa pedang ni, dia berjumpa lah dengan ketua kampung tu sendiri, iaitu Techi Kawahara Techin. Okay, dan bila Tanjiro berjumpa directly dengan ketua kampung ni, Techin dia perkenalkanlah diri dia dengan Tanjiro. Lepas tu dia kata walaupun diri dia ni kecil, diri dia yang paling kecil di kampung dia tu, tapi dialah yang terbaik dalam membuat senjata. Techin lah yang terbaik. So Techin pun arahkanlah dengan Tanjiro supaya tunduk hormat dengan dia. Dia suruh Tanjiro tunduk sampaikan dahi dia ni almost menyentuh tanah. Macam hampir sujud lah. Itu yang Techin suruh. So Tanjiro ni pun tanpa basa-basi lagi, dia terus buat apa yang Techin suruh. Dia terus tunduk hormat dengan Techin. Jadi bila Techin nampak aksi Tanjiro ni, dia senang hati lah nampak yang Tanjiro ni budak bagus, budak yang dengar cakap, kan gitu. So Techin pun offer lah dengan Tanjiro sedikit makanan, dan Tanjiro pun makan. Dan Techin dia bagi tahulah dengan Tanjiro yang sekarang ni Haganezuka Hotaru, nama sebenar dia tu adalah Hotaru, dia sekarang ni tengah missing, tengah hilang daripada kampung tu, dan diorang sendiri pun tengah cari di mana keberadaan Haganezuka. Dan at the same time, Techin ni pun dia minta maaf lah dengan Tanjiro disebabkan perangai Haganezuka ni yang kuat merajuk. Jadi Tanjiro ni pun dia katalah dengan Techin bukan salah Haganezuka, tapi salah Tanjiro sendiri yang patahkan pedang tu. Di sini barulah Techin ni dia keluarkan nada serius dia tu. Dia kata bukan salah Tanjiro tapi salah Haganezuka sebab dia buat pedang yang boleh patah. Jadi maksudnya kalau penempa pedang tu betul-betul bagus, dia orang punya pedang tu takkan patah. Jadi dalam kes Tanjiro ni, pedang dia dah patah macam dah 2 kali kan. Itu sebab Haganezuka dia tak mahir lagi buat pedang. Jadi Tanjiro pun dia terdiam lah dengar kata-kata Techin ni. So Techin ni pun sambung balik lah. Dia pun tahu yang Tanjiro ni pun sedang recover balik daripada last battle dia berlawan dengan Daki dan Gyutaro kan. So Techin dia suruhlah Tanjiro berehat sekejap, mandi di salah satu kolam air panas diorang. Jadi Tanjiro ni pun dia keluar daripada rumah Techin dan dia menuju ke salah satu hot spring di kampung tu. Masa Tanjiro tengah pergi ke kolam air panas tu, dekat sinilah dia terserempak dengan Mitsuri Kanroji, okay, the love pillar. So Mitsuri time ni dia macam tengah menangis lah. Dia tengah menangis lari, dan bila dia nampak Tanjiro, terus dia panggil Tanjiro datang dengan dia. Dan Mitsuri bagi tahulah yang dia ni sedih sebab dia kena ignore. Okay? Masa dia di hot spring tu, dia kata dia ada ternampak satu orang, dan bila dia tegur orang tu palaukan Mitsuri. Jadi dia sedih lah. Okay? Jadi dia meluar dekat situ dengan Tanjiro. So Tanjiro ni pun dia tenangkanlah Mitsuri. Dia kata yang di rumah sekarang ni diorang tengah prepare makanan. Kalau mau makan lah dulu dekat situ. Okay, so Mitsuri bila dia terdengar yang Tanjiro ni mention pasal makanan, ada orang tengah siapkan makanan kan, terus dia ceria balik dan dia terus turun daripada kolam air panas tu. Direct turun lah Mitsuri. Dan Tanjiro ni pun teruskan lagi perjalanan dia, dan bila dia sampai ke kolam air panas tu, tiba-tiba Tanjiro ni dia kena lempar oleh satu benda. Dan bila Tanjiro tengok apa benda yang terkena dengan dia tu, ada satu gigi. Terkejutlah Tanjiro. Kenapa tiba-tiba ada gigi orang dia dapat ni? Dan bila dia tengok balik di kolam air panas tu, dia nampak Shinazugawa Genya.
Okay. Genya masa ni, dia macam tengah cabut lah gigi dia tu yang dah patah tu kan. Yang tu dia baling dengan Tanjiro. Dan Genya masa ni dia memang dah, body dia tu fit lah, okay, tegap, and then banyak parut di badan dia, menandakan yang dia ni pun dah banyak lah cedera berlawan dengan demon. So bila Tanjiro tegur Genya, okay, Genya ni pun macam cold lah dengan Tanjiro. Dia macam tak suka kan keberadaan Tanjiro. Tapi Tanjiro ni pun dia tak hiraukan Genya. Dia terus buka baju dia. Dia terus masuk ke kolam air panas tu. Dan dia tegur lah Genya. Okay, dia buat macam Genya ni kawan baik dia. Cakap punya cakap. Jadi Genya ni dia annoyed dengan Tanjiro. So dia terus tolak masuk kepala Tanjiro ni ke dalam kolam air panas tu. And then dia terus pergi. Jadi Tanjiro ni pun dia blur lah masa tu. Dia ingatkan diorang boleh lah berkawan since diorang ni pun sudah mandi sama-sama kan. Tapi susah betul relationship ni. Begitulah kata-kata Tanjiro. So bila Tanjiro dah habis mandi di kolam air panas tu, dia turunlah balik untuk makan malam. Jadi masa dia makan malam ni, dia ditemani dengan Mitsuri Kanroji. Tanjiro punya portion tu biasa punya lah, biasa punya makanan. Tapi Mitsuri punya portion dah entah berapa pinggan dia dah habiskan makanan. Tapi Tanjiro ni pun dia pujilah Mitsuri ni yang kuat makan. Tapi Mitsuri kata actually malam tu dia tak makan banyak sangat macam dia makan sebelum ni. Jadi Tanjiro pun dia sambung lah lagi. Dia bagi tahu dengan Mitsuri yang orang yang dia nampak sebelum ni yang tak tegur dia tu adalah Shinazugawa Genya. Jadi bila Mitsuri dengar nama Genya, dia terfikirlah yang mungkin Genya ni merupakan adik Sanemi sebab nama family diorang sama, iaitu Shinazugawa. Tapi at the same time, Mitsuri hairan sebab Sanemi pernah kata dengan dia yang dia tiada adik. Jadi Mitsuri fikir diorang ni tak ada hubungan yang bagus kah? Sebab yalah Sanemi sendiri macam tak akui yang Genya tu adik dia. Dan bila diorang punya cerita begitu, habis makan, diorang baliklah ke bilik diorang. Dan masa diorang tengah on the way balik ke bilik diorang tu, Tanjiro ni pun dia tanyalah apa tujuan Mitsuri join Demon Slayer. Jadi rata-rata mungkin orang lain kan join Demon Slayer sebab bencikan demon, ada family diorang terbunuh apa semua. Tapi alasan Mitsuri ni lain dari yang lain. Dia masuk Demon Slayer Corp untuk cari suami, untuk cari husband. Jadi Mitsuri kata perempuan ni dia suka dilindungi oleh orang yang kuat. Tapi Mitsuri ni sendiri memang dah sedia kuat. So dia masuklah ranking Hashira kan untuk cari macam calon di kalangan diorang ni. Jadi Tanjiro ni dia macam tak dapat, dia macam blur dengar kata-kata Mitsuri, dia macam bingung. Okay, jadi dia buat muka lah dekat situ, buat muka bingung dia, tapi dia tak kata apa-apa. Dan diorang pun sempat jugalah singgah di bilik Genya. Diorang mau visit Genya, tapi Genya tiada di bilik dia tu. Okay, jadi masa diorang di bilik Genya tu, ada satu orang Kakushi ni lah bagi tahu, Kakushi perempuan, dia bagi tahu dengan Mitsuri yang senjata dia dah siap dan Mitsuri boleh pergi ambil lah sekarang. Dan Mitsuri ni pun dia ucap lah selamat tinggal dengan Tanjiro sebelum dia pergi tu. Dan Mitsuri juga dia bagilah sedikit kata-kata nasihat dengan Tanjiro. Dia puji Tanjiro disebabkan Tanjiro ni dah survive lawan seorang Apomon. Itu pun Mitsuri kata dia dah ada pengalaman yang cukup besar. Berlawan dengan Apomon ni seolah-olah kau dah training dengan intens 5 ataupun 10 tahun. Begitulah dia punya persamaan tu. Dan Mitsuri pun dia support lah adik-beradik Kamado ni. Okay, maksudnya dia akui yang Nezuko pun salah satu daripada ahli Demon Slayer Corps. Dan Tanjiro ni pun dengan humble-nya, dengan rendah dirinya, dia katalah dengan Mitsuri yang sebenarnya dia pun masih belum ada apa-apa lagi. Dia masih ada banyak benda untuk dia belajar dan semua benda yang dia dapat lakukan masa berlawan dengan Daki dan Gyutaro tu adalah disebabkan Tengen dan juga kawan-kawan dia yang lain. So dia kata dia akan terus berlatih lagi untuk jadi kuat supaya one day dia boleh kalahkan Kibutsuji Muzan. So bila Mitsuri dengar betapa humble-nya Tanjiro ni kan, dia senanglah, dia happy nampak Tanjiro. Dan dia dekatlah dengan Tanjiro. Lepas tu dia bisik dengan Tanjiro. Dia kata yang ada satu senjata
ada satu senjata rahsia di kampung ni yang boleh buatkan seseorang tu kuat. Jadi dia suruhlah Tanjiro pergi cari senjata tu. Dan lepas tu dia pergi tinggalkan Tanjiro. Dan mungkin aura perempuan Mitsuri ni kuat kan. Dah bila Mitsuri habis bisik di telinga Tanjiro, Tanjiro terus terkeluar darah daripada hidung dia sebab malu. Dan keesokan harinya, Tanjiro ni pun dia start lah explore kampung tu untuk cari di mana senjata rahsia yang Mitsuri mention. Dan waktu dia tengah cari, dia tengah jalan tu, dia ternampaklah ada dua orang, iaitu Miss Pillar, Muichiro Tokito, dan juga salah satu budak di kampung penempa pedang tu juga, iaitu Kotetsu. Tanjiro bila dia nampak diorang berdua ni, dia perasan lah ada something yang tak kena. Macam diorang berdua ni tengah bergaduh. Intense lah diorang punya conversation tu kan. Dan masa tu Tanjiro ni dia tengah tengok je lah dari jauh. Dan tiba-tiba Tokito ni dia terus pukul belakang Kotetsu. Dan terkejutlah Tanjiro nampak yang Tokito ni dia pukul budak kan. Dan Tokito ni pun dia tarik lagi collar baju Kotetsu. Dan Tanjiro ni pun dia terus masuk campur lah. Dia terus pergi ke tempat diorang. Dan dia terus pegang tangan Tokito dan dia suruh Tokito lepaskan tangan dia. Dia genggam tu dengan sangat kuat, tapi Tokito dia sedikit pun tak bergerak. Tangan dia ni dia tak rasa sakit ke apa. Jadi benda tu buatkan Tanjiro ni terkejut lah dengan kekuatan Tokito. Jadi Tokito ni pun dia tengok Tanjiro, dia annoyed lah dengan Tanjiro yang tiba-tiba masuk campur urusan diorang kan. So dia pergi pukul juga Tanjiro sampaikan Tanjiro ni termuntah sikit. Dan bila dia nampak Tanjiro, dia perasan lah macam ada sesuatu di belakang kotak yang Tanjiro bawa tu. Dia rasa macam ada demon. So bila Tokito cuba pegang kotak tu, Tanjiro ni dia terus tepis tangan Tokito dengan muka yang serius lah, muka yang marah. Dan dia pun cepat-cepat dia pergi selamatkan Kotetsu. Kotetsu ni pun dia tengah panik kan masa tu, minda dia tak tenang. Dia pun macam halau juga Tanjiro, dia halau Tokito. Dia tengah panik lah masa tu, okay? Dan Tokito ni dia tengah minta something dengan Kotetsu, tapi Kotetsu dia tetap tak nak bagi benda tu dengan Tanjiro. Dan Tokito ni memang dah fed up disebabkan Tanjiro ni dia backup Kotetsu, dia masuk campur dalam conversation diorang tu kan. Dan dia terus pukul lah Tanjiro ni sampaikan Tanjiro pengsan. Okay? Dan bila Tanjiro bangun balik daripada pengsan dia rasa macam ada Haganezuka dekat situ. So dia tanyalah Kotetsu, ada Haganezuka ke? Tapi Kotetsu ni dia buat bodoh. Dia kata tiada Haganezuka pun. Tapi sebenarnya ada Haganezuka di tempat tu. Dia tengok juga dari jauh kejadian di mana Tanjiro backup Kotetsu, lepas tu dia kena pukul semua tu. Haganezuka nampak. Jadi Tanjiro ni pun dia kata, oh mungkin itu cuma perasaan dia. Jadi dia tanyalah Kotetsu macam mana keadaan dia, dan dia minta maaf lah sebab dia macam tak bagi apa-apa pertolongan dengan Kotetsu. Tapi Kotetsu kata yang dia sebenarnya happy Tanjiro backup dia biarpun dia ni merupakan stranger dengan Tanjiro. So dia ucaplah terima kasih dengan Tanjiro. Jadi Tanjiro tanyalah apa benda sebenarnya yang Tokito mau dengan Kotetsu sampaikan dia agresif betul. Jadi Kotetsu ni pun dia explain lah, dia ceritalah semua. Yang actually Tokito dia minta dengan Kotetsu ni satu kunci, di mana kunci ni mengaktifkan satu mesin berlawan. Okay? Satu mesin boneka yang dicipta khas untuk berlawan. Boneka ni dibuat oleh nenek moyang Kotetsu yang terdahulu. Dan boneka ni mempunyai 108 pergerakan. Dan sangat kuatlah boneka ni sampai dikatakan dia punya power tu melampaui manusia biasa. Inilah benda yang Tokito nak bawa training ini. Jadi dia perlukan kunci tu daripada Kotetsu supaya dia boleh training dengan mesin tu. Tapi Kotetsu dia tak bagi kunci tu sebabkan mesin ni dia kata dah macam reput. Okay, kalau digunakan untuk berlatih ada kemungkinan besar dia akan rosak. Jadi disebabkan mesin ni merupakan peninggalan nenek moyang dia kan. Kalau benda tu rosak, siapa yang nak repair? Dia pun belum ada
ability yang cukup lagi. So that's why dia refuse untuk bagi kunci tu dengan Tokito. Lagi-lagi Tokito minta dengan cara yang kasar kan. Lagilah Kotetsu tak nak bagi kunci tu. Dan masa diorang di tengah-tengah conversation diorang tu, diorang terdengarlah bunyi bising, bunyi macam orang tengah berlawan. So Tanjiro dengan Kotetsu ni pun diorang carilah di mana bunyi tu. Dan bila diorang dah sampai ke tempat tu, diorang nampaklah yang Tokito ni tengah berlawan dengan mesin yang Kotetsu mention dengan Tanjiro tu. Dan di situ barulah dia bagi tahu dengan Tanjiro yang mesin tu dinamakan sebagai Yorichi Zero Shiki. Dia punya model tu betul-betul sama dengan Yorichi Tsukigu ni, pengguna pernafasan yang pertama. Dan mesin ni dia mempunyai sebanyak 6 lengan. Right? Dan inilah yang Tokito buat untuk berlatih. Okay geng, itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Thank you very much for watching. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.